itu adalah kita memikirkan tentang iman kita. Iman itulah yang akan menyebabkan nanti dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga. Bayangkan setiap hari itu tadi Allah matikan kita dalam keadaan kita tidak perasan dan sedar. Setiap hari Allah matikan kita, namanya kematian yang kecil itu apabila kita tidur di waktu malam. Maka buktinya Nabi SAW mengajar kita dengan doa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa, dengan nama Engkau jua ya Allah aku dihidupkan tadi dan akan dimatikan. Maka itulah bukti sebagai kematian kecil kita. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidur itu bukan sekadar kerehatan, tetapi adalah di mana tidur itu adalah sebagai satu ujian buat kita. Bila kita tidur tuan, artinya roh kita ini sudah mula keluar seketika untuk tuan dia mendatangkan apakah mimpi-mimpi kita itu. Apabila tuan kita mimpi dalam tidur itu adalah menggambarkan begitulah keadaan kehidupan kita di siang hari. Kalau apa yang kita gemar, yang kita suka, yang kita cinta di siang hari, maka akan bawa benda itu, perkara tersebut dalam tidur kita. Begitulah sinonim yang katakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tak kala apabila seseorang itu hidup, sebenarnya ia mati. Apabila ia mati, baru ia sedar bahawa apa yang selama ini hidup. Maka kita tak nak mengalurkan kembali kehidupan kita ini. Setiap hari yang umur Allah bagi ini, kita nak renungkan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita membicarakan tentang anggota-anggota kita, tentang kemaluan kita, tentang mata kita, tentang perut kita. Malam ini kita menyambung tentang bagaimana nak jaga dua tangan dan jaga dua kaki ini. Bukan tangan yang sesuka-sukanya untuk kita merosakkan apa yang Allah sediakan di atas muka bumi ini, mencapai sesuatu yang diingini, rupanya perkara itu yang diharamkan. Apatah lagi menyakiti sebarang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dilihat tangan itu artinya kuasa, dia berikan padanya amanah, tanggungjawab, maka dia mengkhianati amanah dan tanggungjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka tangan itu tidak mampu dia untuk menulis akan kata-kata kebaikan apa yang diucapkan daripada lidah. Begitu juga tangan itu tak mampu nak digerakkan apa yang dizikirkan daripada lidah itu untuk mengira berapa banyakkah kita ini menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam ayat Allah untuk kita renungkan tentang surah Yunus, dua ayat yang Allah Ta'ala nyatakan, ayat ke-9 ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal-amal salih, mereka beriman lalu mereka buat baik apa yang mereka tahu daripada iman mereka itu. Allah Ta'ala nescaya yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan sentiasa berikan dia petunjuk. Buat jahat Allah tak bantu, Allah tak tolong. Buat amal salih, kita yakin keimanan kita itu, Allah akan tolong berikan petunjuk kepada mereka. Disebabkan biimani, perkataan ba itu ialah bererti dengan keimanan mereka itu. Kerana keimanan mereka itu, kerana pertolongan Allah Ta'ala ke atas mereka. Apakah balasan Allah sebut? Aku akan berikan pada mereka itu besok di akhirat, tajri min tahtihimul anhar, mengalirnya sungai di dalam syurganya itu yang penuh dengan fi jannatin na'im. Jannatin na'im inilah penuh dengan kenikmatan. Na'im tu kan, na'imah, nikmat yang tak mampu yang kita nak sebutkan tentang nikmat Allah. Kalau dekat dunia nikmat Allah pun tak terkira tu kan. Kenyang yang kita dapat dia tu tadi, nikmat yang kita rasakan bila kita makan. Nikmat kenyang tu kita tak boleh nak kira, tak boleh kita nak katakan kenyang tu macam mana. Tapi seketika, sekejap saja. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala, jannatin na'im, nikmat kenyang tu kita akan dapat berurusan kekenyangan itu. Di dunia nikmat kenyang sekejap dia, 1-2 jam tu tak dah lapar balik. Bagaimana nikmat-nikmat yang lain Allah bagi? Maka Allah kata da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam.
Kerana apa? Doa mereka, pengharapan mereka itu, kehidupan mereka, hati mereka ini, mereka berharapkan kepada Allah Ta'ala senantiasa satu doa yang ringkas, satu doa yang pendek sangat, tapi mempunyai arti yang sangat banyak dan besar dan padat. Kata Allah Ta'ala, cukup bagi umat aku, hamba-Ku ni, bila dia ucapkan Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Kemudian disebutkan lagi, wa tahiyatun fiha salam, dan salam penghormatan ke atas mereka itu. Siapa yang kami salami? Para malaikat. Setiap kali tutur kata kita yang ada kebaikan, doa yang kita panjatkan itu, maka malaikat akan ucapkan salam. Da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka itu, kerana apa dia? Banyak menikmati nikmat masa kat dunia ni, mereka mengucapkan segala puji-pujian bagi Allah seluruh alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita dah tidur, kita bangun tuan, nikmat tidur tak terkata macam mana kan. Lalu kita bangkit tuan, Nabi ajar pada kita, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kita dah kenyang, dah makan dah tuan, alhamdulillah. Dia ajar pada kita syukur banyak-banyak kepada Allah. Apa saja tuan kita nikmati, kejayaan hidup kita, pangkat yang kita dapat, zuriat keturunan yang kita dapat ini, maka diterjemahkan semua itu dengan anggota tadi, tangan. Berdoa kepada Allah. Ni kita nak jaga dua tangan kita ni, berdoa kepada Allah. Kita gerakkan jari jemari kita tadi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tangan ni kita rasa bersyukur dengan kita tolong tuan orang. Kita tuan kena ada kuasa yang Allah beri pada kita, tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Kita laksanakan tuan dengan sebaik-baik yang mungkin, kerana inilah amanah yang Allah berikan kepada kita. Inilah, tidak ada apa yang lebih baik Allah bagikan kepada mereka itu dengan sababiyah. Bila sebut sababiyah ini adalah total lengkap. Kerana sedikit keimanan mereka di dunia itu, Allah akan melengkapkan mereka dengan petunjuk pada hari kiamat. Hari kiamat itu total jalan yang sangat menakutkan. Bagaimana kita dapat jalan yang lurus, keadaan situasi yang sangat gelap dan gelita, bagaimana Allah boleh berikan cahaya untuk kita ni mudah jalan total. Menakutkan apabila kita meniti titian siratul mustaqim, maka tuan Allah akan hilang ketakutan itu. Kita akan berjalan dengan penuh bergaya dan selamat. Kerana apa? Ada tadi sebut biimanihim, selain dengan keimanan mereka, maka isti'anah. Kata Imam Mujahid dan tuan, isti'anah itu Allah berikan petunjuk. Allah berikan kepada mereka ini pertolongan dengan keimanan mereka itu, iaitu cahaya pada hari kiamat. Dan inilah tuan, amal yang disebutkan dalam satu bentuk yang sangat-sangat indah tuan. Kita nak jadikan dua tangan dan dua kaki kita ini, dan supaya tuan dijadikan bentuk yang sangat indah. Sebab tu banyak ada hadis Nabi sebut, dan orang yang mana berjalan melangkah kaki wa kullu khutwatin tamshi ila salat, Allah bagi pahala tersebut kerana kaki yang baik itu, kaki yang beramal soleh. Dan apa lagi itu tak, kerana kaki tadi ini berjalan tadi yang ta'allaqu nabil masajid, besok di padang mahsyar kelak tuan, tak ada naungan yang boleh kita nak dan mendapatkan perlindungan malaikat Allah lindung tuan 7 golongan di sab'atu yuzilluhum la dhilla illa zilluhum. Kali ini tadi tuan, kaki yang kita jaga ni tuan, untuk sampai kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira langkah kita panjang ke pendek ke tuan, laju ke lambat ke, tak kisah. Maka kita gunakan semua itu sebagai amal-amal salih. Bayangkan tuan, kalau kita gunakan perkara-perkara yang salah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak izinkan, tak benarkan, maka kita buat kejahatan, kita buat maksiat dan sebagainya, maka besok Allah akan serupakan segala perkara itu dalam bentuk yang sangat buruk dan berbau busuk. Sangat buruk dan berbau busuk, sehingga kata tadi pemiliknya itu rasa hairan. Lalu pada ketika itu, apa yang dibawa? Tangan, kaki, surah anggota tadi, perut makan yang haram, mata melihat yang haram tuan, telinga dengar benda yang tak elokkan. Tangan ni tadi tuan, apa tak lagi, tidak bertanggungjawab, tidak amanah.
Kaki tuan pergi tempat yang bukan-bukan. Malam selawat pergi, tuan, malam pesta pun pergi juga. Duduk pergi. Ini apa jadi ni tuan? Seimbang dia kata. Ada wasatiyah. Bukan tuan. Kita nak buat ma'ruf je. Bukan tu nahi, kita tinggalkan, kita larangkan. Tapi tuan, apa dah lagi? Menganjurkannya, menyertainya itu tuan sama. Bagaimana kita nak dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Malaikat tu tadi takkan dapat untuk mengaminkan kita. Ingat tu tadi, di bumi Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada satu inci pun tuan yang tidak dijaki oleh malaikat. Apabila tuan bumi itu sentiasa dilimpahi dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bila ada tuan bumi itu disirami dengan maksiat dan dosa, tuan malaikat akan segera meninggalkannya. Kerana tiga itu akan diambil oleh syaitan, tuan rahmat Allah. Dan bayangkan ni, bagaimana ayat yang Allah sebut da'wah fiha subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu ucapkan tuan bila kita doa. Tapi Allah nak belajar pada kita ni zikir. Zikir apa dia? Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid. Tuan, apa lagi perkataan Allahu akbar takbir. Subhanallah walhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Kemudian diajar tuan akhirkan dengan hauqala la haula wala quwwata illa billah. So tadi nak kita sembahyang, lepas sembahyang tuan kita tak tinggalkan 100 zikir tadi. 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, dan diakhirkan dengan satu takbir tuan. Yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah satu takbir melengkapkan tuan 100 sedikit. Masya Allah. Apa disebut tuan ni dalam satu kisah, kata Imam Muqaddir Ibn Hayyan rahimahullahu ta'ala, dia katakan tuan ini dia ahli syurga. Ahli syurga. Dekat dunia tuan kita dah dah dilabelkan sebagai ahli syurga. Bermaksud tuan dengan ungkapan-ungkapan itu yang kita ucapkan tadi 33 kali subhanallah, apa lagi banyak. Allah Ta'ala tuan kata apa dalam Quran? Wa dzkurullaha katsira. Ingat aku, sebut aku. Apa saja kau puji aku, biar banyak. Balik tuan, timbang balik, kita tengok banyak puji makhluk, banyak puji manusia, banyak puji kebanggaan, banyak puji tuan pangkat kita, banyak puji harta kita, banyak puji tuan anak kita. Tapi Allah Ta'ala kita puji sikit-sikit. Bila tuan kita katakan apa, anak kita berjaya, alhamdulillah. Sekali ya tuan, tapi dengan cerita kejayaan anak ni, macam mana tuan dia habis kalau labuhkan duit dia. Kan bagaimana dia hantar anak dia tuition macam mana ni. Habis akhir tu dia cerita dekat orang. Habis semua. Jadi apa yang dapat? Tapi kalau kita buat satu yang hanya mengharapkan mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan itu tuan-tuan, kata Imam Muqaddir Ibn Hayyan rahimahullahu taala, maka akan bangkitlah tuan-tuan besok di dalam syurga 10,000 pelayan tuan-tuan. 10,000 pelayan tuan-tuan melayani seseorang. Tak tahu tuan-tuan macam mana. 10,000 kita seorang dilayan 10,000. Kita tuan-tuan layan seorang kat rumah pun tak larat. Dia nak layan 3, tak faham lah. Tak faham. Itu Haji Wan ketawa senyum. Tak ada. Kita nak layan seorang tuan-tuan, tapi kita besok dilayan dengan 10,000 tuan-tuan pelayan Allah. Tengok tuan-tuan ni, Allah bagi istimewa. Tuan-tuan ni naik kapal terbang, tahulah siapa pernah duduk ekonomi kelas dengan business class. Beza tuan-tuan, Haji Wan pula. Business class tuan-tuan layan tu lah. Apa tuan nak makan itulah yang dia dah menu kan. Tapi duduk business class tuan-tuan belum naik lagi, dia dah layan dah. Bagilah mana-mana airport tuan-tuan, kerana business class kita beli tadi tuan-tuan, kita boleh masuk lounge mana-mana airport. Makanlah percuma. Apa tuan-tuan masuk dalam flight tuan-tuan apa lagi? Belum lagi tuan-tuan apa? Orang kata apa? Nak apa ni? Nak berangkat lagi kan?
Tuan 3 duduk lagi dah, dia dah hantar dah tuan. Saya kata baru duduk, belum lagi apa-apa, tali pinggang belum suruh pakai lagi, dah letak sate dah. Kan letak sate kuah kacang kan tuan, buat gaul tak boleh makan. Gila tuan. Tapi dalam syurga tak ada gaul, tak ada kenciuman, tak ada apa. Dia bagi dia lain, kita makan. Depuk itu kan. Saya tuan faham kita, dia hantar pula dessert. Habis dessert tuan, dia hantar lagi yang boleh. Barulah dia bagi makan dah berat tu. Dah habis tuan, dah habis dia angkat, dia lagi tutup lampu, so tidur. Tutup tingkap, tidur. Belum lagi tuan makanan tu hadam lagi dah tidur dah tuan. Itu yang buat penyakit tu. Tapi dalam syurga tidak. Kan makan dah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mirip dengan ayat ini tuan nak ajar. Kita gunakan segala nikmat-nikmat kita ini adalah untuk memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa disebut tuan ni dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah, la yasma'una fiha laghwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Tuan ni bila kita ucapkan tu banyak, mereka tak dengar pun dalamnya perkataan sia-sia. Subhanallah, dan hati dia tuan, kan lidah dia kan, tangan dia semua bergerak kan tuan, kaki dia berjalan pergi tempat yang baik tuan. Maka malaikat tu dengar cari, tak ada perkara sia-sia, tak ada perkataan yang tuan menimbulkan dosa. Tapi itulah malaikat akan sentiasa ucapkan kepada mereka ni salaman salama, selamat tuan, salam. Akhirnya salamun qawlan min rabbir rahim. Itu dah surah Yasin tu, salamun qawlan min rabbir rahim. Sebagai satu ucapan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka tu daripada semua pintu. Semua pintu kebaikan. Tuan buat tolong orang ke, sedekah ke apa, tuan hati kita ni apa semua, malaikat masuk. Dia masuk tuan, tangan berzikir, mulut berzikir, dia semua tuan. Kaki berjalan tu, semua ni malaikat tu cari, dia masuk mana-mana pintu, lalu dia ucapkan salamun alaikum hingga akhirnya tuan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tuan, akhirnya Allah Ta'ala tuan suka kan, dipujikan tuan Allah Ta'ala. Allah sendiri puji Allah Ta'ala. Kita sembahyang baca Fatihah, apa makna? Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, segala puji bagi Allah. Allah sebut dalam surah Al-An'am lagi tuan, bagaimana alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, nak tunjukkan hebat Tuhan ni. Orang lain tuan tak boleh. Tak dapat kita tuan habis. Kita tak dapat sesuatu tuan, mulalah kita kecil hati. Tak dapat tuan kerana kita tak ada apa, iman mereka kita yang mantap itu, akhirnya tuan kita boleh apa saja. Orang tahu kita tuan, kita mudah dibeli. Lompat sana lompat sini, itu dia kerja tuan. Tak ada, sebab keimanan tak ada kekuatan dalam hatinya. Bagaimana kan orang-orang begini tuan, dia nak tunduk pada mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dalam hatinya ada cintanya terhadap dunia tuan yang tak pernah kesudahan. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatal 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini kita takut. Allah kata belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang kata nak beriman ini mengaku ni, Allah kata wahai orang beriman, belum datang ke lagi masa kamu ni untuk hati ni tunduk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita letup tadi bukan masuk 2024 ni banyak, lama lagi hidup tak tuan, tak tahu bila kita ni. Kita dah banyak dah guna dah. Setiap nafas-nafas kita kan, kita tak tahu macam mana. Sebab tu tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak tuan ni berkongsi sedikit apa yang disebutkan tuan ni dengan apa zikrullah ini. Zikir tuan, hari ni kita dah usia macam ni tak kena banyak lah.
Banyak tuan-tuan ucapan dalam pada zikir. Tak kira lah dengan mulut, lidah kita, hati kita, ke tangan kita, ke kaki kita, ke telinga kita ni dengar kebaikan ni, zikir semua. Duduk tuan-tuan di tempat-tempat sebegini. Ini adalah satu hadis tuan-tuan ni disebutkan oleh Nabi SAW daripada Jabir. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu, aku sendiri dengar Rasulullah SAW yang Nabi menyebutkan, Nabi berkata, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli syurga besok, ya'kuluna fiha wa yashrabu, mereka ni makan minum apa saja ada dalam syurga ni, mereka dilayan. 10,000 pelayan tadi. Tuan-tuan, apa disebut? Bila tuan-tuan nak makan apa dia? Kalimah subhanallah kita hidup kat dunia ni tadi tuan-tuan, dalam syurga besok kita tuan nak makan apa yuk? Terlintas pelayan tadi bawa datang, lalu kita akan ucap subhanallah. Filem Doremi kan tuan-tuan, dia tiup yang harmonika kan. Nasi kandang satu payah tuan-tuan, meletup depan kita siap. Nak puluh runcing pun tuan-tuan duduk. Dia adaptasi kita macam ni tuan-tuan dalam hadis ni. Tapi terasa macam tak logik cerita tu. Tapi orang beriman tuan-tuan dalam syurga, Allah boleh buat semuanya. Pelayan datang dan baru terlintas hati nak makan apa tuan, yang paling sedap. Yang paling sedap. Saya pergi umrah baru ni tuan-tuan ni. Satu jemaah dari Kelantan, Ustaz. Dia datang, dia kata, Ustaz boleh tak? Ini tuan-tuan Ustaz, tapi mata dia buta tuan-tuan. Dulu mata dia buta. Ada teringin lah Ustaz, orang dengar kata makan nasi unta dekat Mekah ni sedap. Allah, Ustaz datang Mekah nak cik nasi unta, bukan cik Kaabah. Dah beda, nak ingin nak makan nasi unta. Saya kata saya pergi dah wacak kali, saya tak pernah terfikir nak nasi unta. Tanya lah Ustaz Khalil. Kali ada kata memang ada cerita sedap makan Ustaz tu pun pergi. Bawa lah sekali tuan makan satu talam. Saya bayi tak ada bubur kepala unta. Kepala kambing begitu tengok dah takut. Kepala unta lagi kan. Memang sedaplah tuan ni makan nasi unta tersebut. Baik, jadi tuan ni dalam syurga Allah Ta'ala kata apa ni? Kau makan, kau minum apa dalamnya. Lalu wala yaqulu wala yaquluna wala yatawatuna wala yamtakhitun. Lalu Nabi kata, orang yang dalam syurga ni dia makan dia minum, ludah pun tidak, kahak pun tidak, buang air kecil pun tidak, berak pun tidak, ingus pun tidak. Duduk dekat Mekah ke Madinah tuan-tuan ni, satu bilik 4 orang, macam-macam makan tuan-tuan. Bila berak masuk jamban, seorang keluar baru dia dalam bilik tu. Takkan kita nak cakap busuk je melantung diam dah, reda nak buat macam mana kan. Bilik besar mana tu kan. Bila nak keluar tu cari shampoo, sabun, spray dulu. Takut tu kita sendiri pun dah bau tak tahan. Kalau buka tu dan pintu, orang lagi bau tak tahan. Tapi dalam syurga tak ada bau, tak ada apa pun tuan-tuan. Lalu ketika itu sahabat tanya kepada Nabi SAW, qalu fama balut ta'am, kan, ya Rasulullah SAW, kalau itu apa yang terjadi pada apa yang dimakan itu? Apa yang akan berlaku yang kami makan, yang kami minum itu? Kata Nabi SAW, jusha'un wa rashuhun karashil miski, yulhamuna tasbiha wa tahmida kama talhamuna nafas. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi kata sendawa dia akan tukar jadi peluh yang sama, sangat wangi. Sendawa keluar haruman yang wangi. Kita makan durian sedap, kita sendawa ke orang tuan-tuan busuk. Kita makan petai sedap, kita sendawa ke orang tuan-tuan melantung. Dalam syurga sendawa wangi, peluh jadi wangi seperti misik. Misik ni tuan-tuan wangian. Wangian atar ke, od ke, kasturi ke, tak kisahlah tuan-tuan, jadi miskun. Jadi bau harum. Maka ketika itu apa dia? Ini balasan mereka yang hidup dekat dunia dahulu kan. Makanan bagi mereka dekat dunia bukan yang kita makan nasi, bukan yang kita makan nasi unta, bukan kita makan nasi Arab, bukan yang kita makan apa-apa saja tuan-tuan durian.
Tapi makanan orang beriman itu ialah tasbih, takbir Allah. Nak banyak ni. Dan itulah diberikan ilham untuk kita bernafas. Kata Nabi SAW. Baik, itu satu hadis. Banyak hadis tu. Saya ambil ni hadis yang kedua. Diriwayatkan tentang dalam Sunan Ibnu Majah. Sanadnya sangat sahih daripada Imam Ahmad Al-Musnad. Saya ketika itu talaqi tentang kitab Mustadrak di Mekah. Lama dah dulu kan dengan Al-Marud Tangu. Satu daripada tentang disebut keistimewaan Nabi SAW mengatakan ini daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma tazkuruna min jalalillah at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid yan atifna hawla al-arshi lahunna dawiyan kadawi nahri tazkura bi sahibiha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yadalu lahu man yuzakkaru bih." Apa amalkan Nabi SAW. Kata Nabi, sebutan-sebutan yang kamu sebut, yang kamu zikirkan tentang keagungan Allah, khususnya tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Kan dalam satu riwayat mengatakan lagi apa dia? Hauqala la haula wala quwwata illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi orang nak azan dibaca tu kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia nak membesarkan Allah, kita dipuji Allah dulu. Kan? Maka tuan-tuan, kata Nabi SAW, zikir-zikir itu besok Allah akan gantikan seumpama tuan-tuan bunyi lebah. Bunyi lebah. Lebah tuan-tuan, bukan seekor. Tapi sebutkan tuan-tuan apa dia? Kadawiyun nahri. Seperti tuan-tuan sekelompok bunyi lebah yang menyebut nama orang yang membacanya tuan-tuan di tempat-tempat yang mulia. Kita sebut ya tuan-tuan, nama kita dah disebut. Si bulan bin bulan dipuji Allah. Dekat mana tuan-tuan? Di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah salah seorang daripada kamu suka untuk ada baginya dan sentiasa ada baginya sesuatu yang sentiasa menyebut namanya di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, umur kita dah, saya tu tak tahu masuk 50, ada dah masuk 60, ada dah masuk 70. Tapi nak sebut 50, 60 malu 5 siri lah Ustaz. 5 siri, 6 siri, 7 siri lah. Yang siri-siri itu BMW betul-betul kan? 4 siri BMW. Cerita itu tadi dia nak ceritakan betapa apa ni antiknya umur dia. Tapi dan kita fikir umur kita ni, antik kita ni macam mana? Adakah kita tuan nak bawa di kita dengan kekosongan kepada ilahi itu? Sebab tu dalam kita menghayati zikrullah ini, kata tuan ahli tasawuf, sebab tu penting kita belajar ke situ tuan. Imam Ghazali tuan ada kaitan akidah, tauhid, kenal Tuhan. Dalam masa yang sama tuan fiqh nak menjadikan ibadah kita ni sah ataupun batal. Yang ketiga ialah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, nak membentuk diri kita ni, terutama hati kita ni. Kan? Hati kalau tak nak tu kan. Jadi apa dia kata? Penghayatan zikir dan amalan bagi seorang Muslim boleh dibagikan pada 3 peringkat. Peringkat pertama disebut ialah zikir itu seumpama ubat. Macam ubat dia tuan. Bila kita sakit kan, kita jumpa doktor bagi ubat. Kalau tak jumpa doktor pun tuan, kita pandai-pandailah cari apa ubat tradisional. Berzikir bila kita rasakan telah melakukan banyak dosa kan, dan ingin kembali bertaubat kepada Allah, hanya dilakukan bila dirasakan perlu. Tu dia. Ada orang berzikir macam tuan ni seumpama ubat. Macam tu lah. Rasa perlu baru dia nak zikir. Bila dah susah tuan baru dia nak zikir. Sebab zikir tuan
Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri bil qawli bil ghuduwil wal asal. Kata Allah Ta'ala. Tak kira tuan-tuan, kita senang ke, kita susah ke, kan? Kita tuan-tuan apa saja banyak. Hari ni tuan-tuan sebab masa kita terlalu banyak sebenarnya. Masa banyak tuan-tuan. Duk sembang kedai kopi tuan-tuan. Kan? Secawan kopi tak habis tuan-tuan, tapi boleh sembang 5-6 jam. Duduk ada TV tengok Hindustan tuan-tuan, habis 3 jam. Tengok drama tuan-tuan, bersambung-sambung. Jalan cerita sama je juga macam tu tuan-tuan. Tak putus cinta, bergaduh tuan-tuan, kan? Bercerai, itu je kerja, lain tak ada. Nak tengok juga lagi. Habis akhirnya apa kita dapat? Tak ada. Bila kita ada susah, barulah kita nak berzikir. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya tuan-tuan, sebab tu apa saja setiap masa kita banyakkan zikir ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang tak nak orang jadi lalai. Apa dia sekarang? Kita kan bila bangun pagi, tuan-tuan ni bila bangun pagi kan kita rasa alhamdulillah Allah bagi aku hidup lagi. Tapi bila kita melayani kehidupan kita siang hari tu, kita lupa. Lupa tuan-tuan. Lupa nasib baik ada peringatan waktu solat. Kalau tak ada waktu solat tuan-tuan, itu pun solat tuan-tuan nak ajak duduk berwirid berzikir pun tak nak. Kan? Akhirnya tuan-tuan bila nak tidur, kita timbul rasa kebimbangan. Ya Allah, adakah aku tidur ini? Kan? Tidur aku tidur selama-lamanya. Sebab saya kata tuan-tuan ni, tidur ni ada, mati ni ada 3 peringkat. Peringkat pertama mati kecil, yang kita tidur boleh bangun tuan-tuan. Esok Allah izin bangunkan. Dan tidur ni tak ada syarat tuan-tuan. Kena ada isteri yang cantik baru boleh tidur. Tak. Tak ada tuan-tuan ni. Kena ada pakaian yang dibanggakan. Nak pakai kena ada setajak, kena ada pakai tuan-tuan. Baju dengan samping kena ada keris kan, baru boleh tidur. Tak ada. Tuan-tuan ni, tidur tak syarat. Orang sioman pun tidur, orang gila pun tidur. Paling tuan-tuan tengok baby lagi lama kuat tidur. Memang Allah jadikan dia tuan-tuan membesar dengan tidur. Tapi kita kalau dah tua tuan-tuan, menua dengan tidur tak tahulah kan. Dalam khutbah Jumaat tidur, dalam majlis ilmu tidur, habis pun tuan-tuan. Sebaik boleh bangun balik, alhamdulillah, hidup lagi kita tuan-tuan. Itu maknanya tidur tadi mati kecil. Mati besar tuan-tuan, tak bangun lagi dah. Kan? Berlaku dan timbul kepada kita ini kematian, al-mauta, berpisahnya roh daripada jasad. Cukuplah kita tahu tuan-tuan, itulah mati yang takkan ada hidup lagi. Mana ada orang dah mati tuan-tuan, kan? Dia 3 tu dia patah balik hidup kat dunia tadi. Tapi yang ketiga lagi bahaya dia tuan-tuan. Tidur pun dia tidur, mati belum sampai lagi tuan, tapi dia mati dah lebih besar daripada kematian yang besar tadi. Apabila matinya hati dia tuan-tuan untuk berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apakah mengerti Allah itu akan menang hati? Tuan-tuan, saya kadang fikir balik, kita pergi tuan-tuan umrah, kan? Orang kerja tuan-tuan nak semayang berjemaah satu. Kita tuan-tuan buat ibadah, habis tawaf tuan-tuan kita bersa'i, habis tu kita bercukur, habis. Kan? Apa sebenarnya tuan-tuan yang besar Allah Ta'ala ajak kita datang ke sana tuan-tuan? Dia nak ajak kita ni sebut dia, fikir dia tuan-tuan, zikirkan dia. Mana-mana pun tuan-tuan tengok kekuasaan Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pandang keliling tuan-tuan, Masya Allah. Kenapa? Dia nak suruh kita ni datang tengok menghayati sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk ke Mekah tuan-tuan 13 tahun. Sabarnya Nabi, daripada Nabi tuan-tuan dalam perut sudah wafat ayahandanya. Kemudian dilahir pula tuan-tuan ni 2 tahun duduk dengan ibunya. Dia pun tuan-tuan, ibunya pun wafat. Diambil alih oleh datuknya tuan-tuan pun tak lama tuan, datuk cukup sayang tuan-tuan pun wafat. Akhirnya dipeluk oleh bapa saudara tuan-tuan yang paling miskin. Banyak-banyak bapa saudara tuan-tuan, apa dia? Abu Talib itulah yang paling susah tuan-tuan. Anak pun ramai,
Tapi dia suka tengok Nabi Muhammad kerana Allah alihkan cahaya pada wajah Nabi Muhammad, menyebabkan bapa saudara tuan-tuan suka benda itu. Taklah anak yatim kan tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, dia pula tiba-tiba dilantik menjadi Rasul. Walaupun pak saudara tak beriman, Allah Ta'ala nak tunjuk, wahai Muhammad, kan hidayah tu bukan milik engkau, milik aku. Walaupun apa siapa yang kau cintakan. Tengok, dia Nabi sabar 13 tahun tuan-tuan. Dan 13 tahun itu kemuncak beri ke Taif. Kalau pergi ke Taif, tuan tengok apa dah, menghayati sirah macam mana Nabi dihalau, Nabi dipulau, Nabi dibali dengan batu, diejek, dihimpunkan oleh apa pusat pembesar di Taif itu. Pada budak-budak dia tadi halau, kata ni orang gila, baling dengan batu sampai berdarah tu. Hingga kan tuan malaikat pun tak sanggup tengok. Diperlakukan ke atas seorang Nabi Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga turun malaikat Jibril dan 2 penjaga gunung di Mekah dan juga tuan di Taif itu minta izin untuk terbalikkan tuan bukit kau nak hempak dan hancurkan. Tapi Nabi punya sabar, tahan. Nabi mengadu dengan Allah, Allahumma inni ashku ilaika min quwwati dha'fi. Aku mengadu kepada engkau ya Allah, kan kekuatan aku ni tak ada. Lemahnya aku ni, min quwwati dha'fi. Kekuatan aku ni sangat lemah. Tak boleh, semangat aku ni berhabis luntur. Ketika tuan-tuan ni Nabi mengadu dengan Allah, dia merintih, dia letakkan tangan tuan-tuan ni dekat batu. Dekat batu tuan, apa berlaku kat batu tu? Batu yang keras jadi lekuk tuan. Batu pun simpati pada Nabi SAW. Kan? Sampai hari ini kalau kita pergi ke Taif, kita akan tuan-tuan ni ziarah Masjid Qub. Masjid Qub ni Masjid Siku. Nabi letak tuan-tuan tangan kesan apa ni? Tangan Rasulullah itu tuan-tuan berlekuk batu tu. Bukan Nabi hentak itu, tapi kerana apa? Simpatinya batu tu. Batu yang keras pun tuan-tuan jadi lembut kerana melihatnya Rasulullah SAW. Apatah lagi tuan-tuan kalau hati kita ini dizikirkan tuan-tuan, hati ini sentiasa disirami dengan zikrullah, lama-lama dia akan lembut tuan-tuan. Kalau tak, lama-lama jadi keras tuan-tuan. Lebih keras daripada batu. Sebab itulah kalau mati tuan-tuan, hati ini lebih besar kematian daripada mati yang sebenar tuan-tuan. Lepas tu kita jangan jadikan zikir macam seumpama ubat. Baik, yang kedua tuan-tuan, ini okeylah sikit. Jadikan zikir seumpama makanan. Kan berzikir dilakukan tuan-tuan apa dia? Teratur, berulang-ulang kan. Bila semayang tuan-tuan kita zikir, ada wirid. Bila kita pergi tahlil pun ada macam tu. Pada saja kan, ada wirid pagi, wirid petang. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Banyak zikir-zikir tuan-tuan, aurat-aurat dipanggil aurat-aurat, wirid-wirid. Tuan-tuan, maka tak kisah lepas solat, sebelum tidur kan, ada dia ajarkan zikir-zikir, baca ayat Quran dan sebagainya. Semua macam makanan lah. Bila kita nak makan, tengok tuan-tuan apa, ada waktu dia kan. Sarapan pagi kan pukul 10 pun dapat, tengah hari kan makan, siang kan, petang kan minum petang, makan dia tuan-tuan. Nak orang kita kan, lagi dekat puasa lagi banyak makan. Sabtu Ahad kenduri orang kahwin wajib ada kan. Apa lagi kan berlaku nanti, kenduri cukup jambut lain, kenduri orang nak pergi umrah lain, kenduri orang meninggal lain tuan. 7 malam turun memang wajib kan. Makan dia kita tuan. Tapi bila kita makan, tengok ada tak susunan dia tuan. Ada nasi, ada lauk, ada sayur tuan. Tengok tak, ada air, kadang ada kuih. Zikir macam itulah umpamanya makan, dia teratur ya tuan. Okey lah tu. Sangat-sangat okey tuan. Tapi alangkah lebih okey lagi tuan. Yang ketiga, kita jadikan zikir ini seumpama nafas. Ini tuan ni orang masuk suluk dia. Tasawuf dia tuan tinggi. Dia bukan jadi macam wirid harian tuan. Dia bukan macam apa, ubat bila rasa perlu baru nak, tak.
Tapi tadi senantiasa berzikir, senantiasa ikut nafas dia. Kan mana-mana pergi saja, dan itulah sebab tu saya kata apa, tak nak kita jadi lupa. Hari ni tuan ni tengok orang pegang alat tu kan, yang duduk apa ni, tasbih elektronik, yang pegang tuan ni mana tasbih, kan macam masuk jari, dia telunjuk, tolak, tarik pun ada, sentiasa. Dah pula bila orang buat, orang lain kata pula tu riak pula, Allahu Akbar. Saya pernah ceritakan dulu kan, buat tu pula kata riak, puas pula orang nak sorok kan. Kenapa dibuat tuan, supaya kita ni akan sentiasa mengingati, oh kat tangan aku dia ada gini. Kalau tak ada tuan lain, payah betul. Sebab kita hidup dunia ni penuh dengan tuan, dikelilingi dengan keseronokan dan kelalaian tuan. Sebab tu ada sebagian tuan ulama, Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa lalai kita dari mengingati Allah itu bukan satu dosa. Walaupun tidak tuan, kita lalai itu sedikit bukan satu dosa. InsyaAllah tuan mengingati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tuan dapat menjadikan kehidupan kita setiap hari tuan ni, supaya kita dapat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir subhanallah ke tuan, alhamdulillah ke, Allah Akbar, la ilaha illallah ke, la haula wala quwata illa bismillah ke, doa ke tuan dan sebagainya. Nak keluar rumah, nak naik kenderaan, itu semua zikir, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara tuan kita nak jaga dua tangan, nak jaga dua kaki dan anggota kita. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau cenderung hati kepada orang-orang yang mana tuan yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka tuan. Kita fikirlah, kalau ada malam berselawat, alhamdulillah. Ada malam konsert tuan, kita Masya Allah tak ada pergi kan tuan, kita pun tahu mana yang baik, mana tuan yang kurang baik. Maka dengan pilihan itulah Allah akan tetapkan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.